Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Ini video terbaru untuk tahun 2022 ni lah. So, saya masih lagi nak menjawab pertanyaan rakan-rakan, terutamanya adik-adik kita yang masih baru dalam bidang foto ataupun baru berminat dalam bidang foto ni. Masih lagi saya terima soalan-soalan yang tanya tentang, "Abang, boleh tahu tak kamera apa yang saya boleh guna ataupun saya boleh beli boleh recommend tak kamera yang bagus untuk saya?" So benda ni susah nak jawab. Saya dah jawab 2-3 kali dah dalam posting-posting sebelumnya. Mungkin video-video tu dah ke belakang-belakang kan. Memandangkan tahun lepas pun dah kat 100 video yang saya buat. So saya kategorikan dua orang beginner. Beginner yang minat dalam bidang foto ni ada dua. Dia ada banyak lah kategori lain. Cuma saya nak simpulkan kepada dua saja. Beginner ni, satu beginner yang contohlah student ataupun pelajar ataupun yang baru yang berminat dalam bidang foto ni, yang generasi muda lah kan. Dia tak ada bajet. Okey, yang satu lagi beginner dalam bidang foto ni. Beginner ni bukannya semestinya orang baru. Bukannya mestinya budak-budak kan. Ada yang beginner umur 70, ada yang beginner umur 60. Maksudnya bila dia dah cecah umur tu barulah dia rasa berminat dalam bidang foto. Kadang-kadang orang yang pencen pun kita panggil beginner juga. Mungkin sebelum ni dia minat memancing, dia minat berbasikal ke, dia minat buat aktiviti-aktiviti lasak kan. Lepas tu mungkin dah tiba-tiba terdetik minat nak beli kamera kan, nak minat nak mendalami bidang fotografi kan. So duit tak ada masalah bagi dia. Kita cakap kamera ni bagus 5,000, dia boleh beli 10,000, dia pun boleh beli. So duit bagi dia tak ada masalah sangat. So ada dua jenis beginner. Beginner yang mula-mula, yang kategori adik-adik kita ni yang tak ada bajet ni, yang masih di bangku sekolah ataupun masih di pusat pengajian tinggi kan. Dan beginner yang old timer. Bukan old timer ni maksudnya generasi yang memang ada duit lah. Dia dah bekerja, mungkin kerjaya dia, gaji dia pun dah beribu-ribuan. Kita cakap, "Abang beli kamera ni je harga 5,000 kan." Dia tak ada masalah kan. Kita recommend kamera ni, dia pergi kedai dia beli je kan. Cuma untuk adik-adik kita ni, kalau kita cakap kamera harga 2,500, mungkin dia fikir, macam mana kerja pun tak ada lagi kan. Macam mana nak dapat 2,500 kamera kan. Cuma itulah yang saya nak bagi tahu. Kebanyakan yang saya cuma nak fokus kepada beginner yang kurang modal ni lah, yang adik-adik kita ni lah kan. Itu beginner yang banyak duit tu, yang dah nak pencen ataupun dah pencen ataupun daripada hobi lain nak tukar kepada fotografi ni, mungkin bagi dia mungkin tak ada masalah sangat lah kan. 5,000, 2,000, 3,000 tu dia boleh beli kamera. So untuk beginner adik-adik ni macam saya start tu, contohlah saya start dulu masa tak silap saya darjah 6 atau tingkatan 1. Saya beli kamera dia macam bentuk kamera SLR tau. Bentuk dia macam SLR tapi dia sebenarnya kamera plastik. Kamera tu biasanya ada jual dekat pasar malam. Harga dia dalam 12 ke 15 ringgit macam tu. Brand apa saya pun tak tahu. Dia punya kebanyakan kalau kita biasa pergi pasar malam dulu, dia ada satu kedai tu yang dia jual apa ni, Kanta, lensa, teropong. Biasanya dekat situ dia ada jual kamera tu. Selain daripada kamera tu, dia ada jual satu brand Rusia ni, Zenith, Zenith. Yang itu mahal sikit lah, mungkin 80, 100. Yang saya beli tu kamera dalam RM12 saja. RM12 ke RM15. Masa tu tahun 19, mungkin 19 apa ni, awal 90-an lah kan. Tapi RM15 untuk orang kata student, masih student lagi tu mungkin mahal juga lah. Tapi masih boleh beli lah. RM15 lah kita boleh kumpul lah sikit-sikit kan. Dan bajet masa tu untuk beli filem sajalah. Dari situ saya belajar. Dia boleh simple je. Dia boleh adjust aperture dengan dia punya aperture dia. Boleh adjust aperture dengan shutter. Benda tu basic lah. Dia tak payah pakai bateri pun. Memang plastik lah. Kualiti gambar tu, kalau nak bandingkan dengan gambar smartphone sekarang ni, memang jauh beza lah. Maksudnya smartphone boleh katakan beratus-ratus kali ganda lebih baik daripada kamera tu lah. Kamera tu kalau ambil gambar full body, muka pun tak berapa nak cam sangat tau. Dia macam ada lapisan plastik dia. Lensa dia pun plastik lah. Dia macam tak jelas tu. So maksudnya saya bermula dengan kamera murah macam tu. Cuma sekarang ni untuk adik-adik yang bila saya sebutkan ada setengah kamera ni harga dia sekian-sekian, untuk beginner saya suggest lah harga dalam 2,500. Mungkin bagi dia agak mahal lah kan. Cuma itulah, zaman sekarang ni kebanyakan pengeluar kamera, dia dah tak buat kamera compact untuk consumer lah. Pasal apa? Dia dah bergantung kepada smartphone ni. Smartphone ni sekarang ni dah mengambil alih kamera compact. Kamera compact dulu masa zaman saya dulu, zaman sekolah ataupun zaman remaja dulu, setiap kali nak hari raya, orang biasanya akan beli kamera compact lah, compact kecil. Harga lah 300, 400 lah. Biasanya bawah 500 lah. Sekarang ni kalau nak jumpa, kalau saya suggest pun, kalau ada pun mungkin dah tak, model-model lama lah. Maksudnya pengeluar kamera sekarang ni dah tak buat compact kamera untuk orang kata apa, beginner ataupun untuk consumer level tu. Kebanyakannya dia orang buat compact kamera. Jadi macam ni Fuji X100T ni, ataupun yang seumpama dengan ni, ada Sony RX series, ada Canon G series, G7 apa semua tu kan. Nampak compact.
Macam Sony A6000, 6500, 6400, Sony 6500 sekarang ni, Sony 6600 ke apa. Dia compact tapi dia blue colour kan. Nampak compact tapi harga tu boleh tahan jugalah, 5000 lebih kan. DSLR pun kita boleh dapat harga dalam 1900 ataupun 2000 kita boleh dapat dah. So maksudnya sekarang ni walaupun kamera tu nampak compact macam ni, ini pun saya beli masa tu saya nak pergi Rusia dalam harga 3000 lebih. Compact je, siapa sangka benda macam ni kan. Kalau kita ikut kan, kalau kita tak familiar dalam bidang foto, mungkin kita ingat ni kamera ni mungkin paling mahal pun mungkin 1000 kot. Tapi 3000 ni brand Fuji. Kalau brand Leica yang compact macam ni, kita tak payah tanya lah, harga dia memang saya pun tak mampu nak beli lah kan. So maksudnya kalau kita nak cari kamera yang harga sekitar 1000 ataupun 1500 ke bawah, memang agak payah lah. So suggestion saja, daripada kita beli kamera yang contoh harga 1000 lebih ke bawah yang menyamai kualiti smartphone kan, lepas tu kita dah pandai sikit foto, kita nak tukar kepada DSLR atau kamera besar kan, dah duit lagi dah kira macam satu pembayaran lah. So bagi saya, bagi adik-adik kakak yang baru nak mula minat tu, saya suggest guna smartphone lah. Gambar street ke, gambar family ke kan, guna smartphone. Smartphone sekarang ni kebanyakan kamera yang murah pun dia ada expert mode dalam tu. Mungkin ada setengah orang dia tak fully optimize ataupun tak fully tengok manual smartphone dia orang. Kebanyakan smartphone macam smartphone saya ni, Oppo A2020 ni dah 2 tahun, dia pun ada feature expert mode. Feature expert mode ni kita boleh guna apa ni, kita boleh pilih ISO, kita boleh pilih shutter, kita boleh slow speed pun kita boleh pakai guna smartphone. Maksudnya kita belajar dekat situ dulu. Belajar macam mana nak guna ISO, belajar macam mana nak guna shutter speed yang betul, kalau kita nak ambil light trail apa semua kan. Lepas tu bila kita ada modal, kita belilah kamera yang saya suggest tu. Maksudnya kamera yang saya suggest ni, saya tak nak sebut model tau. Maksudnya apa yang saya nak suggest, kebanyakan kamera yang sekarang ni dah bagus lah. Contoh DSLR lah, DSLR yang 24 megapiksel. Kebanyakan kamera model baru ni yang sebelum tahun 2020 ataupun 2019 tu, dia 15-18 megapiksel. Tapi selepas tahun 2020 tu, kebanyakan yang entry level pun dah start daripada 24 megapiksel. So kita start kat situ. Kita cari yang kamera yang start 24 megapiksel, boleh rekod video 4K. Pasal akan datang kebanyakannya 4K video ni memang penting lah. Pasal 4K video ni kalau kita edit, kita boleh crop, masih lagi gambar dia cantik kan. So kamera yang 24 megapiksel sama ada mirrorless ataupun DSLR dengan 4K feature ni, harga dia lebih kurang 2000 ke 2500 tau. So kita budget lah kat tu. Maksudnya kalau kita tak ada lagi budget banyak tu, kita gunakan smartphone dulu. Dia ada dua tau, orang beli kamera ni kena dua. Kita kena tanya diri kita dulu, kita nak beli kamera tu untuk apa? Untuk bisnes ke ataupun memang kita minat ambil gambar? So kalau kita minat ambil gambar, kita gunakan saja smartphone. Macam saya dulu, zaman saya tak ada smartphone. Zaman saya dulu ada itulah kamera macam SLR tu. Lens dia rasanya 35mm pun. 35mm dia punya pemandangan dia lebih kurang macam kebanyakan kamera smartphone ni. Dia ada yang setengah tu ada 3 lens, ada 2 lens lah. Kita pakai je feature yang ada tu, yang ada dekat situ. Kita familiarkan dengan komposisi dan familiarkan dengan lighting. So benda-benda tu yang buat gambar tu jadi bagus tau. Bukannya pasal kualiti sensor pixel tu. Benda tu nanti bila kita dah pandai tentang foto, dah tahu tentang fotografi, lighting, komposisi, semua konten kan, nanti akan tiba masanya baru kita tahu yang kamera apa yang sesuai untuk kita buat benda ni. So kita kena tanya diri kita dulu lah, kita nak beli kamera tu tak apa. Kalau kita just nak ambil gambar, tak perlu beli kamera mahal-mahal kan. Kecuali kita nak buat bisnes. Kalau kita nak buat bisnes, nak buat wedding ke, nak shoot event ke, so benda-benda tu dah level pro tau. Maksudnya bila kita dah nak ambil duit daripada klien orang, kita nak shoot wedding ke, nak shoot sport ke apa benda tu, dah level pro, dia bukan level beginner lagi tau. So benda tu biasanya kan, kalau orang dah level tu, dia dah tak tanya orang dah kan. Kalau dia masih lagi tanya orang, abang saya nak shoot sport ni kan, kamera apa yang sesuai, yang bagi saya dia tak layak lagi untuk shoot benda tu. Sebab apa tak layak? Sebab kau masih lagi nak tanya orang kamera apa yang sesuai untuk sport. Macam mana kan. Sama juga macam orang nak shoot wedding kan, dia beli kamera tujuan dia nak shoot wedding. Lepas tu tanya orang, bang saya nak shoot wedding ni, kamera apa yang sesuai? So macam tu, soalan tu macam tak kena tau. Maksudnya kau tak tahu lens apa, kamera apa yang sesuai untuk shoot wedding. Lepas tu kau tanya orang kan. So macam mana kan. So biasanya orang yang shoot wedding dia dah tahu dah kelengkapan apa yang sesuai, lens apa yang sesuai, lighting dia macam mana kan. Dia dah ada pengalaman sikit, barulah dia boleh. Ni bukannya
Kita pergi kedai, dia tanya, bos ada tak kamera yang sesuai untuk wedding kan? Kalau kita pergi kedai, mungkin dia suggest lah apa benda kamera yang ada dalam kedai tu, asalkan dia boleh jual, dia dapat commission kan. So bagi yang ni untuk panduan kepada adik kakak yang memang minat bidang fotografi lah, minat nak ambil gambar. Tapi itulah, berbalik kepada minat tu kan, kenapa tu, why tu penting. Sebab apa penting? Mungkin orang kata, abang ni busy body lah, saya minat, saya punya suka lah kan. Bukan sebab tu. Sebab ramai member-member saya dulu shoot wedding, lepas tu bila dia tengok income daripada wedding tu dah kurang, dia dah tak buat dah, dia jual kamera lah. So maksudnya dia minat fotografi ni sebab dia nampak peluang buat duit. So bila makin ramai jurufoto baru muncul apa semua kan, makin lama competition tu makin banyak tau. Bila competition tu makin banyak, customer dia makin lama makin kurang. Dia pun dah ada family, dah ada anak kan. Masa dia nak edit gambar tengah-tengah malam pun dah kurang kan. So dia jual lah kamera tu. Tanya kamera lama mana, dia dah jual terus lah. Ada setengah tu simpan sampai orang kata kena sawang kan. Tapi ada setengah tu dia jual terus. So kena tanya why balik. Macam saya minat memang, bukan masa saya mula-mula minat bidang foto dulu, masa saya remaja, budak sekolah remaja dan bekerja kan. Bukannya sebab saya nak buat wedding, tak. Saya beli gambar, saya jarang buat wedding. Maksudnya dah lepas 5 tahun saya beli kamera tu baru saya shoot wedding kot. Itu pun wedding saudara mara je mula-mula, pasal dia orang tengok saya ada kamera kan. Saya suruh shoot, bukannya saya pergi publish diri saya wedding photographer lah, tak. Kebanyakannya saudara mara, kawan terdekat, dan itulah melalui orang kata word of mouth, iklan daripada orang persendirian lah. So macam sekarang pun, walaupun saya bekerja full time sebagai jurufoto, minat saya tu, saya bukannya orang kata kalau tak ada kerja saya tak ambil gambar, saya ambil juga. Maksudnya ada masa saya travel, saya ambil gambar betul-betul. Ada setengah orang pula yang mana bekerja sebagai jurufoto ni, bila dia travel atau melancong pergi bercuti dengan keluarga, dia tak bawa dah kamera DSLR tu, macam leceh kan, dia banyak pakai smartphone je. So untuk menjawab soalan kamera apa yang terbaik untuk, senang cerita untuk tahun ni lah, tahun 2022 atau akan datang kan. Sejak daripada tahun 2020 ataupun sejak adanya kamera smartphone yang bagus ni, senang cerita sejak adanya iPhone lah. Biasanya iPhone yang buat fenomena kamera phone yang bagus kan. Kamera terbaik sekarang untuk general purpose kan adalah smartphone. Smartphone fotografi tu memang dah cukup bagus lah. Macam sekarang ni kalau kita tengok gambar-gambar yang terbaru ni, bencana banjir yang melanda negara kita bulan 12 tahun lepas kan, kebanyakan gambar-gambar yang viral tu semua daripada smartphone saja. Gambar-gambar paper pun ambil gambar daripada smartphone. Sebab apa ambil gambar daripada smartphone? Sebab kebanyakan masa-masa banjir tu memang dah ada di situ dah. Yang macam bangsa banjir di Nanding, di Hulu Langat, atas bumbung tu semua kan. Semua tu gambar-gambar yang kita tengok keluar TV pun apa semua daripada smartphone. Pasal masa tu kejadian banjir tu, kebanyakan reporter ataupun fotografer kan masih ada dia pejabat tu, kalau diorang nak pergi sana pun akses tak boleh. Bila diorang dah pergi pun mungkin masa tu air dah turun, nak tunggu bomba penyebur, nak tunggu itu, dia lambat kan. So maksudnya, nampak tak gambar-gambar yang viral semua daripada smartphone saja. Smartphone pun dah boleh buat cover magazine tau. Cover surat khabar. Keluar dalam surat khabar sekarang pun banyak juga gambar-gambar banjir sekarang ni. Kalau kita tengok, kebanyakan gambar yang terkini maksudnya masa kejadian tu berlaku ada daripada smartphone. 2-3 hari lepas tu, mungkin lewat sehari lepas tu ataupun malamnya barulah ada gambar daripada press kan. Pasal apa? Press ni dia ambil masa nak tunggu boat, tunggu ni kan. So maksudnya itulah dia. So kita kena tanya balik diri kita ni, minat fotografi ni minat ke arah mana kan. Kalau kita pun tak tahu minat kita ke arah mana kan, orang suka pun buat, orang suka bidang foto kita suka, orang suka ni tu suka. Dah jangan jadi macam orang kata apa, ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan ni jadi sekejap je. Ramai kawan-kawan saya macam tu, beli kamera, tengok orang member-member dia minat foto, beli 2-3 bulan atau setahun, lepas tu jualan. So macam tak berbaloi lah. So kepada adik-adik kakak yang baru-baru nak buat konten untuk Instagram ke TikTok ke video YouTube, smartphone ni lah dah bagi saya dah cukup bagus lah. So lepas tu slowly, kalau kita rasa kamera smartphone dah tak cukup bagus untuk kita, barulah kita upgrade. So sebelum tu gunakan semampu mungkin. Macam mana gunakan kemampuan semaksimum mungkin apa yang smartphone tu boleh bagi. Macam saya pun, saya edit video ni saya guna smartphone. Pasal komputer saya yang lama tu dah tak boleh edit dah. Dia dah 10 tahun kan. Nak tengok internet boleh lah, nak edit dah tak boleh. Saya edit guna smartphone saja. Tak perlu pun nak beli orang kata MacBook Pro kan. Yelah kalau ada modal saya beli dah. Tapi masalahnya sekarang ni saya guna ni saja. Kadang-kadang ambil gambar guna ni saja. Assignment pun kadang-kadang ada masa saya guna benda smartphone saja. Pasal ada setengah assignment tu
Bukan semua gambar pun kita nak print billboard besar-besar kan. Paling-paling tidak kebanyakan sekarang ni konten orang tengok di smartphone je. So ambil gambar pakai smartphone, konten keluar di smartphone. So bagi saya dah berbaloi lah. So kepada adik kakak ni yang mana minat bidang foto ni, kena tanya balik diri kita, minat ke arah mana? Minat nak buat bisnes ke apa? Kalau nak buat bisnes pun kita memang kena study foto tu dulu. Kita kena tahu tentang fotografi dulu. Baru kita tahu kamera mana yang sesuai untuk sport ke, kamera mana yang sesuai untuk wedding. So kalau kita masih lagi tercari-cari tu, saya tak suggest lah beli kamera lah. Pasal macam sebagai tahu tadi, pengeluar kamera sekarang ni dah jarang buat kamera compact untuk consumer level tu. Kebanyakan ni dia buat kamera compact untuk semi pro tu. Semi pro untuk backup semi pro. Harga dia pun kadang-kadang kita tengok lah macam sebagai tu ni 3,000 ada yang 2,500 kamera compact. So tak berbaloi kan. So kalau kita minat nak ambil gambar untuk suka-suka untuk family, jalan-jalan street fotografi pun. Street fotografi bagi saya sekarang yang paling sesuai memang smartphone lah. Kenapa smartphone paling sesuai? Ada masa nanti saya sambung lah. Pasal ni pun dah panjang kan. So buat masa ni, kepada yang masih tertanya-tanya kamera apa yang terbaik untuk sekarang ni lah kan. Tahun ni ataupun tahun akan datang kan. Untuk beginner kan. Bagi saya smartphone lah. Gunalah sebaik-baiknya. Lepas tu bila kita rasa kemampuan smartphone ni tak cukup sebab apa? Kita kena tanya diri kita lah. Macam kalau kita guna smartphone untuk shoot bird fotografi sport kan, yang race car, motocross semua, memang tak boleh lah. Macam bola kan, bola yang tengah padang pakai smartphone memang tak boleh lah. Tapi masa mula-mula sebagai beginner, takkan kita nak terus ke arah tu kan. Kita mestilah start slowly. Macam saya dulu mula-mula pun saya shoot gambar pemandangan ni, benda-benda yang tak bergerak ni. Pasal senang nak kawal. Ambil gambar dataran merdeka, ambil gambar air terjun, gambar bunga pun saya ambil kan. So benda-benda tu dia tak bergerak kan. Maksudnya lah sunset, sunrise dia bergerak lah, tapi tak adalah dia berlari ke mana kan. So saya senang nak proper, nak set up, nak jaga aperture, shutter semua. So bila dah mahir waktu pula saya ambil gambar pending sikit, belajar sikit-sikit kan. Dia bukan dia datang sekali, dia datang berperingkat-peringkat. So maksudnya skill tu bukannya macam software komputer kita install terus pandai kan. Dia ambil masa, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Macam tu lah. Okay lah, kalau ada masih tak puas hati lagi, boleh tulis di ruangan komen tu. Ada masa nanti insyaAllah saya jawab lagi lah. Dan mungkin tak terlambat kot saya cakap. Selamat tahun baru lah kepada semua. Dan kepada peminat fotografi itu, teruskan berkarya. Gunakanlah apa saja kamera yang ada lah di tangan kita tu.